Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tajuk tugasan berkumpulan kami iaitu bagaimana pengaruh keluarga dan sosial budaya mempengaruhi pembelajaran dan pengajian murid. Seperti anda semua tahu, pendidik ataupun guru ialah fireliner untuk memupuk semangat ke dalam diri generasi baru menggunakan pengajaran dan juga pembelajaran. Akan tetapi bukan guru sahaja yang bertanggungjawab untuk memupuk semangat belajar ke dalam murid. Salah satunya ialah keluarga dan juga keadaan persekitaran, iaitu sosial budaya. Kepentingan keluarga bersebelahan dengan hierarki Maslow untuk pencapaian akademik kanak-kanak. Ia kerananya mempunyai interaksi sosial antara ibu bapa dan juga anak-anak. Hubungan rapat antara ahli keluarga, strategi disiplin yang diamalkan oleh ibu bapa dan juga harapan ibu bapa kepada masa depan yang cerah untuk anak-anak. Kerana Malaysia ini sebuah negara bermasyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Budaya mempengaruhi cara pemikiran, tindakan dan juga pandangan, perasaan dan pembawaan seseorang individu. Seseorang pendidik ataupun guru perlu mengadap kepada perubahan persekitarannya. Jadi, ia penting bagi mereka belajar tentang pelbagai budaya murid-murid itu. Baiklah, seterusnya adalah teori-teori yang dikaitkan dalam kajian ini, seperti contohnya teori perkembangan psikososial oleh Erikson. Dalam kajian Tracy L. Cross pada tahun 2017 ada menyatakan bahawa Erikson mengakui perkembangan zaman kanak-kanak adalah penting kerana terdapatnya pengaruh ibu bapa, masyarakat dan rakan sebaya. Di sini Erikson ada menyatakan bahawa terdapat 8 tahap perkembangan individu bermula daripada bayi hinggalah dewasa tua, dan setiap tahap itu manusia atau individu perlu menghadapi konflik-konflik tertentu, dan sekiranya hasil penyelesaian konflik itu adalah positif, maka hasil perkembangan individu itu adalah baik. Selain itu, teori perkembangan moral Kohlberg boleh dikaitkan dalam isu kajian ini, di mana Kohlberg ada menyatakan bahawa isu moral boleh dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga faktor budaya. Teori ini boleh membantu ibu bapa untuk membimbing anak-anak mereka dalam membentuk nilai moral yang baik. Kesimpulannya, teori-teori ini dapat membuktikan bahawa keluarga dan sosial budaya boleh mempengaruhi faktor pembelajaran dan pengajaran murid-murid. Okey, jadi faktor yang paling utama adalah ibu bapa. Ibu bapa ni dia berperanan sebagai pendidik untuk bentuk akhlak anak-anak ni sejak mereka kecil lagi. Okey, sebab budak-budak ni dia baru lahir, dia bersih, tak ada fitrah apa-apa. Jadi dah jadi tanggungjawab ibu bapa tu untuk bentuk mereka, untuk pupuk minat anak-anak ni sejak mereka kecil lagi. Sukakan buku, suka membaca, suka belajar, biar anak-anak ni suka untuk ambil tahu perkara-perkara sekeliling. Sentiasa aktif, jangan duduk je dalam bilik, main game dan sebagainya. Ibu bapa pun kena buat jugalah. Sebab ibu bapa ni adalah model yang terbaik kepada anak-anak. Okey, rakan sebaya ni adalah faktor yang agak besar juga sebab dia boleh mempengaruhi perkembangan anak-anak lagi-lagi mereka sedang meningkat dewasa. Jadi, dia bermula daripada sekolah and then dia akan bawa kepada luar sekolah. Jadi, dia akan berpotensi untuk menjadi perkara yang negatif ataupun positif. Jadi, pengaruh negatif boleh terjadi kalau tak ada kawalan daripada ibu bapa. Ibu bapa tu kena sentiasa kawal anak-anak tu, dia nak berkawan dengan siapa, keluar dengan siapa, bila keluar apa nak mereka, diorang nak buat apa. So yang itu ibu bapa kena ambil tahu. Guru dan sekolah ni dah diberi tanggungjawab untuk jadi ejen perubahan, untuk kembangkan potensi pelajar secara menyeluruh. Dia termasuklah dalam jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan kalau dekat sekolah tu, guru-guru tu dia ada passion dalam kerjaya mereka. Jadi kejayaan pelajar tu umpama ganjaran kepada guru-guru dekat sekolah tu sendiri. Jadi sekaligus dia akan bantu sekolah tu untuk capai matlamat mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemajuan sains dan teknologi sekarang actually dia dah burukkan negara kita sebab ramai dalam masyarakat kita sekarang ni dia dah hilang jati diri sebab terlalu didedahkan dengan perkara-perkara negatif. Jadi matlamat asal teknologi dan sains ni actually adalah untuk kita dapatkan maklumat, bahan-bahan bacaan. Dia nak gantikan TV, artikel, radio semua tu, tapi dia dah bertukar kepada perkara yang negatif. Contohnya adalah seperti banyak channel dan medium didedahkan tentang keganasan, kezaliman, dipaparkan benda-benda yang tak
patut untuk budak-budak yang bawah umur. Macam tu. Jadi actually kawalan dan ibu bapa ni actually untuk anak-anak yang gunakan media massa ni sangat sangat ketat. Jadi kalau anak-anak ni dia perlu menggunakan media massa sebagai platform pembelajaran, memang memerlukan pemerhatian yang sangat ketat lah daripada ibu bapa. Bagaimana keluarga dan sosial budaya dapat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran murid. Okey, yang pertama, ibu bapa hendaklah menunjukkan sikap yang baik. Okey, bila ibu bapa ni dia mempunyai sikap yang baik, insya-Allah anak tu akan ikut jejak ibu bapa. Bab kata peribahasa, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Okey, yang kedua, okey, ibu bapa boleh hantar anak-anak ke program keagamaan. Okey, bila anak tu dididik dengan ilmu agama yang mencukupi, macam program motivasi agama ke, lepas tu bawa anak pergi dengan ceramah ke, insya-Allah anak tu akan menjadi seorang anak yang beragama. Bila dia nak fikir buat benda jahat tu, dah akan fikir 100 kali. Okey, yang ketiga, hendaklah hantar anak-anak ke kelas tuition. Okey, bila kita hantar anak ke kelas tuition, insya-Allah anak tu dia akan lagi semangat untuk belajar. So bila ada kelas tuition ni, dia tengok kawan-kawan study, dalam masa yang sama dia pun akan terikut sekali nak study. Bila banyak buat latihan, tu akan menggalakkan dia lagi untuk lebih terus dan terus belajar. Okey, yang keempat, ibu bapa boleh membantu merancang aktiviti anak-anak. Okey, ibu bapa ni dia kena rancang aktiviti anak-anak supaya anak-anak tu tidak dalam kehidupan seharian mereka ni tidak buat perkara yang membuang masa. So bila aktiviti anak-anak ni semua dirancang oleh ibu ayah, insya-Allah dia akan membentuk seorang anak yang berguna. So dalam masa yang sama, insya-Allah bila jadi anak yang berguna, anak yang rajin, insya-Allah dalam masa pembelajaran dia mesti tip-top, mesti akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam apa jua yang dia kecapi. Rakan sebaya perlu meluangkan masanya untuk belajar. Okay. Rakan sebaya ialah golongan muda yang punya ciri-ciri yang sama seperti umur, tahap pendidikan, kelas sosial dan minat. Okay, remaja seperti yang kita tahu memang gemar bergaul dengan rakan sebaya. Jadi sebab itulah rakan sebaya punya kesan yang besar terhadap kehidupan sesama murid. Sebab mereka akan terpengaruh dengan tingkah laku positif rakan mereka. Murid yang rapat dengan rakannya akan ada keinginan untuk dapat ganjaran yang sama seperti rakannya. Contohnya jika dia mendapat pujian daripada guru, jadi dia akan mencapai keputusan yang baik dalam pembelajarannya. Yang kedua ialah rangsangan mental yang disediakan oleh rakan sekelas yang duduk bersebelahan. Maksudnya rangsangan mental yang disediakan oleh rakan sekelas yang duduk bersebelahan akan membantu pelajar memberi tumpuan kepada pelajaran guru. Seterusnya ialah guru perlu mewujudkan persekitaran sosial budaya. Jadi di sini maksud guru perlu memberi layanan yang adil kepada semua murid tanpa mengira perbezaan budaya. Seorang guru haruslah peka dengan kepelbagaian sosial budaya dengan tidak membezakan kelas sosial, dan murid hendaklah dilayan sama rata. Sebagai contoh, guru yang berbangsa Melayu tidak sepatutnya memberi perhatian sepenuhnya kepada murid yang bangsa Melayu saja dan mengabaikan murid yang bukan berbangsa Melayu. Hal ini kerana sifat pilih kasih sayang anda pada guru tersebut akan membuatkan murid berasa tersisih dan akan mengubah persepsi mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Akhir sekali ialah kerajaan. Kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran kepada murid. Maksudnya, jika inisiatif untuk memupuk nilai murni dalam diri masyarakat tidak dilakukan oleh pihak kerajaan, maka murid pada hari ini, pada zaman ini akan terus hanyut dalam dunia modernisasi ini. Jadi kuranglah minat murid dalam pembelajaran masing-masing kerana mereka telah dihanyutkan dengan pelbagai benda yang tidak mendatangkan faedah. Jadi di sini kita lihat kepada sosial budaya. Kepelbagaian antara budaya itu penting dalam mewujudkan warna-warni dalam kehidupan bermasyarakat lah. Jadi namun sekiranya kepelbagaian itu mewujudkan perbezaan yang ketara dan perbezaan itu tidak diuruskan dengan sebaik mungkin, maka akan menimbulkan kontroversi ataupun konflik sosial. Sekolah merupakan platform terbaik untuk mendidik mereka lah, kerana murid-murid ini berusia antara 7 hingga 17, kebanyakannya masanya mereka habiskan di sekolah. Jadi yang demikian, institusi pendidikan ini yang ada pada hari ini perlu menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada dengan memainkan peranan penting agar usaha untuk mewujudkan keharmonian sekaligus perpaduan dalam masyarakat, khasnya dalam pendidikan, dapat dicapai lah. Jadi apabila anak-anak ingin membentuk keluarga masing-masing, ya, kita lihat ibu bapa ini dijadikan role model untuk dicontohi, seperti mana teori Bandura yang telah diterangkan oleh Dr. Syawal yang menerapkan proses pembelajaran dengan konsep pemerhatian. Jadi ibu bapa ni adalah role model dan contoh modeling untuk anak-anak mereka. Jadi guru-guru merupakan input pengajaran yang amat penting untuk memastikan kejayaan murid. Selain itu, pencapaian murid juga dipengaruhi oleh kaedah pengajaran seseorang guru tersebut. Jadi guru seharusnya bijak menggunakan teknik-teknik serta kaedah yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat dan perhatian murid, selain mengetahui tentang pengaruh latar belakang keluarga seseorang murid tersebut.